Pertama, bila disebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'zini ibnu Adam. Anak Adam melakukan adhiyah. Anak Adam melakukan adha. Apa itu adha? Dalam biasa orang terjemah adha ni dengan makna menyakiti. Bila sebut adha, maksudnya menyakiti. Timbul perbahasan. Bolehkah Allah ni disakiti? Kan? Bila kata anak Adam menyakitiku, bolehkah Allah disakiti? Allah mana sakit? Allah tak sakit. Kerana sakit tu sifat makhluk. Maka di sini timbul perbahasan di kalangan ulama, cara macam mana nak faham hadis ni. Sebahagian daripada ulama, mereka kekalkan dengan makna azar tu dengan makna bukan menyakiti, tetapi terganggu. Sebab tu awal-awal tadi, saya dok terjemah dengan makna buat satu benda yang Allah tak suka. Ya. Mereka kata terganggu. Allah tak suka benda ni. Jangan dok buat benda ni. Allah tak suka. Allah tak redha. So dia orang kata, makna terganggu di sini bukan sakit, tapi terganggu. Allah tak sukalah. Sebab dia kata apa? Di sana ada hadis Nabi SAW larang orang Islam ni bila nak pergi masjid, makan bawang merah, bawang besar, ataupun bawang putih yang tak masak kan. Nabi sebut apa? Apa alasan dia? Anak Adam yata'adza. Maksudnya yata'adza ni bukan sakit. Dia terganggu dengan bau. Itu maksud terganggu tu, maksud tak semestinya menimbulkan sakit. Itu aliran yang pertama. Aliran yang kedua, mereka kata azar tu dengan makna bukan sakit, bukan terganggu, tapi maknanya Tuhan murka. Tuhan murka maksudnya dia dah buat satu benda maksiat, dia dah buat satu benda penderhakaan, pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi Allah murka. Itu maksud azar di sini, iza. Ini sebahagian daripada mufassirin apabila mereka mentafsirkan ayat innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulah, golongan yang melakukan iza kepada Allah dan Rasulnya, dia kata bil mukhalafah wal isyan, dengan melakukan iza itu dengan makna melakukan maksiat, melakukan pelanggaran terhadap arahan Allah Azza wa Jalla. Ada aliran yang ketiga, Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab dia Tarhut Tasrib menukilkan daripada Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang mana dia kata maksud iza di sini ialah dengan maksud perumpamaan. Bila Allah Ta'ala kata anak Adam menyakitiku, bukan maksudnya zat Allah sakit dengan perbuatan tu. Allah Azza wa Jalla tidak bersifat dengan sifat sakit, tetapi Allah kata perbuatan ini kalau dilakukan kepada sebahagian daripada kamu akan menyakitkan sebahagian yang lain. Maksudnya nisbah sakit tu bukan pada zat Allah, pada sesama kamu, supaya kamu faham, kerana kamu tak pernah tengok zat Allah. Okey? Tapi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, perkataan adha Allah Subhanahu wa taala sebut dalam beberapa ayat. Perkataan adha ataupun dia punya kata-kata terbitan daripada perkataan adha ni ada beberapa ayat lah. Jadi ada beberapa makna perkataan adha yang disebut dalam Quran. Ada maknanya memang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sih." Sesiapa yang di kalangan kamu itu sakit pada badannya ataupun sakit pada kepalanya.
Perkataan adha di situ merujuk kepada makna sakit. Tapi adakah itu keseluruhan makna adha? Tak juga. Kerana dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ada sebut perkataan adha dengan makna yang lain, iaitu dengan makna kotor. Bahkan dalam hadis juga ada perkataan adha dengan makna kotor, bukan sakit. Contoh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang haid. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Qul huwa adha yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu tentang haid. Qul huwa adha. Katakan haid itu adha. Apa itu adha? Kotor. Kotor, tinggalkan. Waktu itu jangan digauli isteri itu. Biarkan dia sehingga dia bersih. Kan? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang tangan kanan Nabi dan tangan kiri Nabi. Tangan kanan Nabi untuk apa? Lituhur. Tangan kanan Nabi ni untuk maksudnya benda-benda yang bersih. Nak ambil wuduk, tangan kanan dulu. Kan? Tangan kiri Nabi untuk apa? Ma bihi adha. Tangan kiri Nabi ni untuk menyucikan benda-benda yang kotor. Maka sebab itu istinja, Nabi suruh istinja dengan tangan kiri. Bukan sakit. Kan? Tuan-tuan istinja sakit tak? Tengok bahan apa yang kita pakai lah kan. Kalau air tak sakit lah. Dia bukan sakit. Dia kotor. Okey. Yang ketiga, makna adha ialah perkataan atau perbuatan yang boleh mengundang murka Allah. Ataupun yang boleh mengundang murka lah. Maka sebab itu disebut qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan, yang menyebabkan orang marah. Inilah dengan makna inilah ayat Quran innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullah. Sesungguhnya golongan yang melakukan perkara yang Allah murka dan Rasul murka, Allah akan melaknatnya. Jadi kalau kita tengok kat sini, tak semestinya adha itu dengan makna menyakitkan lah. Jadi tak ada isu lah kat sini. Kan? Sebab ada sebahagian orang kadang-kadang dia dah menetapkan, dia dah sempitkan makna adha, dia dah sempitkan makna tu, lepas tu dia kata, tengok, takkan kita nak kata Tuhan sakit? Kalau orang yang dia baca hadis dengan makna dengan pemikiran yang skeptik, kan, orang yang tak suka dengan hadis, bila dia baca tengok, mana hadis ni tak betul? Takkan Tuhan sakit? Tuhan tak sakit. Yang sakit tu kita. Betul, engkau yang sakit. Kerana engkau faham hadis dengan makna yang sempit. Faham hadis mesti dengan bahasa Arab. Kalau tak faham bahasa Arab, tak boleh faham hadis. Tak boleh faham Quran. Sebab ada yang kata, saya tak peduli. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ni apa? Orang Arab je pakai. Saya tak mau bahasa Arab ni. Saya nak rujuk terus. Kita kata tak boleh. Sebab kalau kita baca kitab-kitab usul fiqh, dalam perbahasan ad-dilalat ataupun ad-dalalat, dalam perbahasan macam mana nak istimbat hukum, sebab usul fiqh ni dia ada bahas tentang adillah, tentang dalil-dalil hukum, ada ad-dilalat ataupun ad-dalalat, bagaimana nak menarik hukum daripada dalil. First kita bahas bab hukum, bab dalil dulu. Dalil dan hukum dulu. Nak faham. Ini orang yang belajar usul fiqh dia tahulah. Lepas dah belajar tentang dalil, dah belajar tentang hukum hakam, apa maksud ujub, apa maksud sunat, apa semua, baru dia belajar tentang mafhum, tentang fahwal khitab, tentang macam-macam lah. Cara nak macam mana nak ambil hukum daripada dalil tu. Bukanlah kita pergi ambil. Ulama' menggunakan kaedah. Dan kaedah-kaedah tu kebanyakannya
diambil daripada kaedah bahasa Arab. Sebab itu ada sebahagian orang dia tak belajar usul fiqh. Dia dok kata, ni usul fiqh ni semua apa? Kita tak mau ilmu usul fiqh ni. Kita mau ambil daripada Quran dan hadis terus. Kan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ilmu usul fiqh itu tidak tercerai daripada Quran dan sunnah. Sebab bila Quran dan sunnah itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Quran diturunkan oleh Allah, sunnah itu dituturkan oleh Nabi SAW, Quran itu turun kepada orang Arab. Nabi bertutur dalam bahasa Arab. Jadi bila mana nak faham Quran dan sunnah, dia mesti faham macam mana cara orang Arab faham. Dia macam baca buku sastra Melayu, dia tak boleh guna kaedah bahasa selain Melayu. Sebab kita tak faham lah. Kan? Tapi saya dah terangkan benda ni pun. Dulu ada apa? Ada dialog pun kan? Dialog terbuka. Saya dengan seorang ustaz tu bahas tentang isu penjarakan saf kan? Ingat tak? Saya menekankan tentang ilmu usul fiqh. Betul? Tara tu pun kita masih lagi dituduh terus ambil hukum daripada Quran dan sunnah, tak payah pakai ulama. Orang duk tuduh kita juga. Itu kadang-kadang geram juga kan. Bila kita kata nak hantar surat saman, barulah tergedik-gedik nak minta maaf. Masa tulis tak fikir. Kan? Sedihlah juga kan. Kadang-kadang manusia ni dia lebih takut kepada surat saman daripada dia takut pada fitnah tu sendiri, daripada dosa tu. Bila kita kata kita nak hantar surat saman, baru dia kata macam saya minta maaf lah kan. Tapi itulah cara nak ajar orangnya pun kan. Sekali orang kata, orang dah kata lah, orang kata kat saya, orang ni tak ada kerja lain, asyik nak ajak orang debat, asyik nak ajak saman. Dah nak buat apa lagi orang duk tuduh aku? Orang duk tuduh kita macam-macam kan. Itulah, inilah. Lepas tu bila kita ajak dialog, tak mau. Dia kata kita gila dialog, kita hantar surat saman, sikit-sikit saman, sikit-sikit saman. Saya pun tak faham kan. Tapi yalah manusia kan, kok mana pun tak kena lah. Kok mana pun tak kena. Tapi saya dah sebut sebelum ni, kepentingan ilmu usul fiqh, kepentingan ilmu usul hadis, kita tak boleh nak faham dalil melainkan mesti kefahaman kita tu didasari dengan kaedah. Kalau tak, macam mana kita nak faham? Orang ni faham cara macam ni, orang ni faham cara macam ni. Mesti ada satu kaedah ini disepakati. Kaedah tu mesti rujuk kepada kaedah bahasa Arab. Okey. Jadi tak ada timbul isu lah pada hadis ni. Hadis ni betul. Bahkan hadis ni muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan kata riwayat Bukhari dan Muslim aja, muttafaqun alaih lagi. Ada beza bila orang kata hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim dengan hadis ni muttafaqun alaih. Apa beza? Ada beza tak? Tuan-tuan biasa dengar kuliah kan? Dengar kuliah hadis biasa dah kan? Bila orang kata hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, kalau orang kata hadis ni muttafaqun alaih, sama tak? Sama ke tak sama? Tak sama? Tak sama. Ada yang kata sama. Ada yang kata sama. Berlaku khilaf di kalangan para ulama dalam masjid ni. Kan? Ada dua pandangan. Ada tiga pandangan. Ada yang kata sama. Ada yang kata tak sama. Kan? Ada yang tu tak tahulah. Sebenarnya bila orang sebut hadis tu riwayat Bukhari dan Muslim, dia luas lagi daripada muttafaqun alaih. Bila sebut muttafaqun alaih, hadis tu riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Kalau sebut Bukhari Muslim, boleh jadi daripada sahabat yang sama, boleh jadi daripada sahabat yang berbeza, tapi lafaz hadis hampir sama. Tu ada beza sikit lah. Muttafaqun alaih ni dia, Bukhari kalau dia riwayat daripada Anas, Muslim juga riwayat daripada Anas, hadis sama, muttafaqun alaih. Sama macam ni lah, muttafaqun alaih. Bukhari riwayat daripada Abu Hurairah, Muslim juga riwayat daripada Abu Hurairah. Okey, clear?